subsidi itu dihirup oleh golongan kaya. Dan 3.5 juta orang asing sekarang ini mendapat semua faedah subsidi yang disediakan. Maka kita mohon ahli yang berhormat dan rakyat memahami keperluan menyekat subsidi untuk orang miskin dihirup oleh golongan mahakaya dan dihirup oleh 3.5 juta rakyat asing yang dibiarkan selama ini. Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Jika benar kita dapat jimatkan belanja subsidi, maka saya jamin insya-Allah kita akan tambah peruntukan bantuan tunai kepada rakyat. Sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit sekarang kepada 10 bilion ringgit pada hampir 9 juta penduduk. Yes. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cuit sikit jangan sentap. Saya Hafid Olsen. Saya Syarul Islam. Pastinya hari ini kalau kita tengok dekat awal tadi itu antara antipati ataupun clipping sikit belanjawan Madani 2024. Saya lama tak baca apa khabar? Lama tak jumpa. Kita berapa minggu Assalamualaikum, sihat Alhamdulillah. Saya sama ada awak dengan Ifan ataupun saya dengan Ipan. Sebab Syai sangat sibuk mengumpul duit tepi. Ya Allah, kita dah kahwin kan? Awak dah kahwin? Alhamdulillah. Okey, itu kita bagi belanja sikit berkenaan dengan belanjawan. Kita nak belanja juga ni sebenarnya. Apa ni jam baru ni? Tak payah cerita. Ya Allah, tak ada bendera Malaysia. Kita nak cakap juga phone baru. Apa lagi baru ni? Mana kamera? Come on. Tak payah. Zoom sikit. Ini jam baru tau. Jam ni tak hidup sebenarnya. Itulah. Sebab jam awak cerita. Jangan cerita. Nak matchingkan dengan baju. Nak matchingkan dengan baju. Tapi ni bukan dalam subsidi baru cakap semalam awak dah dapat subsidi handphone, subsidi jam masing-masing. Come on lah. Kabel macam mana pula Ni dalam 1000 USD je, tak mahal sangat. Okey. Itu berkenaan dengan belanjawan. Belanjawan besar yang telah diumumkan oleh kerajaan. Itu sikit pasal belanjawan. Hari ini juga merupakan Hari Sukan Negara. Yes. Bersukan? Saya kena sukan. Alamak, takut mic kecabut kalau kan. Syai aktif main gym juga kan? Saya main gym, suka renang, ice skating. Tapi tak dapat macam menghasilkan sesuatu yang sado. Kita memang itulah saya pakai baju besar kan. Okey, faham. Saya tak nak menunjuk. Itu sebenarnya pace. Kita kena bersukan. Sukan ni sebenarnya bukan untuk nak tunjuk sado, nak tunjuk apa. Untuk kesihatan kita. Sungguh palsu ya. Okey. Kita nak ambil mood belanjawan juga sebenarnya hari ni. Tapi kita tak nak membedah ke semua belanjawan itu. Tapi kita nak bercakap. Apa tajuk kita itu? Short form dia? LMKK. Kalau awak punya segmen malam-malam bicara doktor, itu kita bedah. Kan? Hari ini kita nak santai-santai LMKK. Lagak mewah, kocik kosong. Kita bawakan dua orang tetamu. Betul. Tapi sebelum tu, kita tengok juga pendapat orang ramai ataupun kata-kata orang ramai berkenaan dengan berapa mereka belanja makan sehari sebagai contoh. Dan yang kedua, berapa berapat mereka simpan setiap bulan berdasarkan gaji yang mereka dapat. Macam habis simpan? Syai, saya bagi contoh Syai lah. Syai kata ASB dia 2,000 sebulan. Dah cakap kutu, tadi tu kan kutu. Kutu satu kutu saja. Kutu mana tu? Kutu. Kutu kampung. Hoi. Okey, jadi kita tengok dulu kita nak tanya orang ramai berkenaan dengan dua persoalan itu. Saksikan. Jom, saya pergi dulu. Dalam sehari dia depends jugalah macam kita pergi kafe ke kalau kafe mahal sikit lah. Tapi macam kalau bajet sehari sekali lunch apa semua ke 20 lebih macam tu. Saya every month memang try lah at least macam daripada dapat duit, daripada dapat payment tu macam 500 ke saya simpan every month macam tu. Sebab saya bahagian sale. Jadi kalau saya ada boleh menyimpan, tak ada sale susah sikit. Mostly kalau dalam sehari tu mungkin dalam sebab 2 kali makan, breakfast and dinner, dalam 50 untuk 2 orang kot jugalah. So mostly kalau mungkin dalam 2 ke 300 je kot sebulan sebab sekarang harga barang pun faham je lah kan. So itulah, mungkin banyak habis tu mostly dekat makan. Sebab saya ada anak OKU tau. Jadi kos untuk belanja satu hari pagi je dia RM10. Sebab dia nak nasi lemak ayam. Sebab nasi lemak ayam sekarang pun dah harga RM7 kan. Lepas tu tengah hari bajet dalam RM10 juga. Jadinya untuk satu hari makan dalam untuk akak dengan dia dekat RM30 juga lah. Tak ada simpan, pinjam lagi ada. Setiap bulan macam tu. Tahun ni lah memang suffer rasa. Kali air pun dah lebih kurang daripada RM10 lah. Kalau kali dengan 20 hari,
Lebih kurang dalam 200 lah. Simpanan tu tak menentu lah. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang ni kadang-kadang sebulan pun tak boleh simpan langsung. Saya punya spend tu lebih kurang 60 kot. Sebab dia masuk pagi, petang, siang, malam kan. So memang sekarang tengah mahal. Tadi pun pergi makan mahal. RM15 sekali makan, rasa macam ya Allah mahalnya. Depends lah, 20, 30 pun depends juga sebab tengok belanja. Saya belanja dulu baru simpan. Setengah orang simpan dulu baru belanja. Untuk makan, tetap saya makan kat luar, saya masak RM50 sehari. Simpanan ikutlah, depends sebab dalam gaji depend lah, dalam 700 ke, 400 ke. 15 ke RM20. Depends pada kedai yang kita pergi. Itu dia pandangan orang ramai ya. Dengar tu. Nak simpan sebulan pun susah. Tapi yang paling abang paling jujur sekali tu, saya belanja dulu simpan. Ada juga yang menyimpannya tidak, tapi lagi meminjam defisit setiap bulan. Defisit. So kita nak tahu macam mana ini kewangan, seka kewangan yang sihat ke tak kan? Betul. Tapi sebelum tu kita perkenalkan kepada anda dua tetamu yang kita bawakan kepada anda. Saya mulakan yang sebelah saya kanan dulu. Puan Iza Yusof ataupun Mak Jurong MJ, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Berjumpa kembali kita. Itulah. Setelah sekian lama. Pernah berjumpa. Konsert kewangan tapi masih gagal. Berkali-kali jumpa tapi simpan. InsyaAllah. It's not about perfection. It's all about progression lah. Ya. Kita lock lagi. Kita lock. Kita perkenalkan seorang lagi, Ustaz Rozi Harun, pendakwah. Apa khabar Ustaz? Khair, alhamdulillah. Dua-dua hitam ni adakah melambangkan duit itu keras sekarang ni? Betul. Cai, tapi sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan topik hari ini, kita nak bersama-sama bersolidariti bersama dengan saudara Islam kita di Gaza, Palestin, untuk kita memberi sokongan walaupun kita tidak mampu untuk ke sana mengangkat senjata dan melawan rejim Zionis itu. Kurang-kurangnya kita mampu mengangkat doa tangan untuk berdoa, dan saya persilakan Ustaz untuk kita mulakan dengan doa untuk saudara Islam kita, insya-Allah. Silakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina al-muslimin wal mujahidin fi Falastin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan bermohon kepadamu ya Allah. Engkau bantulah, Engkau lindungilah saudara seaqidah kami di Palestin dalam memerangi musuh-musuh agamamu ya Allah. Hanya kepadamu kami letakkan kebergantungan hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diperkenankan dan juga memberi kemenangan kepada saudara Islam kita, insya-Allah. Tapi sebelum kita nak bercakap tajuk ini, saya difahamkan Mak Jerong juga baru bulan lepas ke Al-Aqsa. Ya, alhamdulillah. Baru lagi. Baru sangat. Macam mana? Boleh cerita sikit? Masa tu keadaan terkawal. Belum ada apa-apa isu-isu tu kan. Tapi kita memang kena bersusah-susah untuk melengkapkan 3 masjid tu kan. Masjidil Haram, Nabawi dan juga Aqsa. So pergi juga because of, ada orang yang cakap takut kan. Tapi kalau kita niat untuk bersusah-susah untuk apa yang Rasulullah pesankan kepada kita untuk melengkapkan 3 masjid tu, insya-Allah selamat, insya-Allah. Bila dimainkan tadi klip video suasana di Palestin,
masuk lagi dengan doa daripada Ustaz agak sebab sebenarnya bayangkan yang diusung tu adalah ahli keluarga kita, bayangkan yang diusung tu adalah kenalan-kenalan kita. Macam mana perasaan kan untuk kita menerima? Betul. InsyaAllah kita doakan kemenangan kepada saudara Islam kita di Gaza, Palestin dan kesemuanya insyaAllah. Baik, kembali kepada topik kita tadi apa? LMKK. Awak suka lagi short form. Betul. Lagak mewah kocek kosong. Satu tajuk yang catchy sebenarnya dan kita mulakan dengan satu klip ataupun vox pop berkenaan dengan pandangan orang ramai. Saya nak mulakan dengan MJ terlebih dahululah. Ramai dan juga banyak yang bercakap dalam soal simpanan tak boleh nak buat pun. Yang paling lucu tadilah, yang belanja dulu baru simpan. Mungkin boleh ulas sikit berkenaan dengan pandangan orang ramai itu dulu? Okey, so programming kan biasanya orang kata simpan dulu baru belanja ke belanja dulu baru simpan. So kalau Hafiz sendiri? Saya earn before spend. Dapat dulu baru belanja. Dapat dulu baru belanja. Dah dapat tu, simpan dulu ke baru belanja? Simpan dulu. Ada banyak income tak MK? Income ni untuk simpanan, income ni untuk belanja. Itu bagus tu kalau creation kita besar. Okey, isu dia apa yang berlaku kan, kenapa ramai rakyat Malaysia gagal dalam kewangan kerana programming awal tu dah salah. Kerana tak ada formula macam mana nak urus kewangan dengan betul. Bila konsep belanja dulu baru simpan, normally tak ada baki pun nak disimpan. Itu yang berlaku tadi kalau kita tengok perkongsian tadi. Akhirnya bila tak cukup, tak ada yang nak disimpan dan belanja pun tak cukup, dia akan meminjam. So jadinya jawapan daripada MJ adalah kita kena tahu dulu formula macam mana nak urus kewangan tadi. Konsep yang betul adalah simpan dulu baru belanja. Namun berapa portion yang perlu disimpan, berapa portion yang perlu dibelanja. Kerana dalam belanja ni mungkin keperluan, mungkin juga kemahuan. Betul? Kan? Betul. Jadinya itulah jawapan dia. Kita lock programming tu, tapi nak tahu juga pasal pinjam meminjam ni hukum macam mana Ustaz? Adakah dibolehkan ataupun makruh ke macam mana? Makruh. InsyaAllah. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung niatnya. Tapi kalau ditanyakan pinjam itu dihalalkan dalam agama. Halal. Dibolehkan saja. Tapi kalau pinjam tak pulang balik itu yang masalah. Kalau itu? Nanti tak mudah di hitungan di akhirat nanti. Tapi Ustaz, dalam konsep kita dalam agama Islam ini, konsep berbelanja itu bagaimana ditekankan dalam Islam supaya kita tak terperangkap dalam keadaan yang miskin dan sebagainya Ustaz? Baik, Islam itu adalah peraturan undang-undang dan sangat memberikan supaya kita tidak terjungkal kepada yang perkara yang boleh membinasakan kita. Maka berbelanjalah, uruskan kewangan sesuai dengan kemampuan kita. Kerana kalau kita tidak ada kemampuan di situ, maka akan terjebaklah perkara-perkara yang datang kemudian itu dalam bentuknya musibah dan sebagainya. Saya ringkas begitulah. Ya, tapi Kak Ustaz, kita tahu Allah dah janji kita akan ada beri rezeki. Betul. Tapi adakah sebab itu kita boleh belanja suka hati dengan harapan kita percaya ada rezeki nanti. Macam mana Ustaz? Kembali kepada tadi ada disebutkan tentang suka hati. Kita tidak akan pernah mampu suka hati dalam hidup ini. Kerana makanul imtihan. Dunia itu diuji oleh Allah. Kalau suka hati tidak perlu adanya syariat dalam kehidupan ini. Kalau manusia itu bebas melakukan apa. Sebab itu Islam datang memberikan undang-undang manusia. Kalau kita berbelanja, menguruskan hal-hal kehidupan kita itu diatur oleh agama supaya pergi kepada maksud dan tujuan kepada syariat. Itu sebutnya maqasid syariah. Kalau kita suka hati, nanti bila kita ada kesempitan, akan ada ruang-ruang yang sampai ke hari ini ada orang yang sanggup berbalah, ada orang yang sanggup berbunuhan, mengambil yang bukan haknya kerana asalnya suka hati itu. Akan pergi kepada gerbang, akan ada satu titik yang akan terdesaknya datang kemudian itu. Tak pernah tahu. Saya rasa sentap bila selalu kita sentap ke orang, tapi hari ini kita akan sentap suka hati. Saya rasa tajuk hari ini umpama peribahasa siapa makan cili terasa pedasnya. Kita makan ni jalapeno punya jalapeno benar. Tapi cakap pasal suka hati ni, saya suka untuk ingatkan kita nak berehat dulu. Okey, kita akan kembali selepas ini untuk kita dalami lagi berkenaan dengan lagak mewah kocek kosong. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bagi tahun depan, kemas akan diperuntukkan sebanyak RM586 juta. 10 buah tabika dan taska baru dengan kos RM31 juta akan dibina, antaranya di Kampung Paya Berenjut, Kemaman, Felda Jelai, Tampin, Taman Kota Masai, Johor Bahru. RM20 juta disediakan bagi menaik taraf premis pendidikan awal kanak-kanak kemas. 26 buah prasekolah baru di bawah Kementerian Pendidikan akan dibina melibatkan kos RM82 juta.
Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Sejak dilaksanakan, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra (TUBE) telah melahirkan 7,000 usahawan belia Bumi Putra dan hampir 14,000 peluang pekerjaan. Ini diteruskan dengan peruntukan 20 juta ringgit. Mobile Entrepreneur turut diteruskan 10 juta ringgit. Mobile Entrepreneur. Okey. Bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan, 30 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia. Bersua kembali dalam Cuit Sikit. Jangan sentap tadi awal daripada program tadi. Kita ada dengarkan Vox Pop. Kita tanya ramai-ramai kan apa yang mereka simpan, berapa yang mereka simpan sebulan dan sebagainya. Lepas tu MJ pun ada cakap berkenaan dengan kadang-kadang keperluan itu, kemahuan itu keperluan. Mungkin boleh bezakan sikit. Kadang-kadang kita tanya tadi dekat area Kuala Lumpur. Dia orang ni keperluan adalah kemahuan pun kadang keperluan juga. So itulah isu besar dia, kita tak dapat membezakan antara kemahuan dengan keperluan. So cuit sentap dia adalah kemahuan itu adalah nafsu. Senang nak bagi faham. Kan sambil kita bagi ayat nafsu, oh kau ni belanja ikut nafsu ke? So dia sentaplah sikit kan. Barulah dia kena kontrol sedikit kerana itu kemahuan. Kalau kita melihat kepada keperluan adalah basic need, asas yang boleh menjadikan kita boleh hidup. Contoh pendidikan, kita boleh memilih keperluan dia adalah sekolah biasa ataupun kemahuan dia adalah sekolah private. Kalau dari segi makanan, kita boleh makan makanan ruji je kan, tapi ada yang makan steak dan sebagainya. Kalau dari segi rumah, ada rumah keperluan, ada rumah kemahuan. Kereta pun sama. Ada kereta keperluan, kereta kemahuan. Jadinya macam mana kita nak kawal, macam mana dengan ilmu kita nak urus kewangan supaya kita boleh observe sama ada pelaksanaan kewangan kita, kemahuan ataupun keperluan. So dia ada dia punya rules dia. Kalau kita daripada muda kita dah implement rules ni. Contoh dia daripada gaji kasar, kita ada penolakan KWSP, SOKSO, EIS kan dan sebagainya. Zakat pentinglah because keberkatan kewangan berada di situ. Ramai orang tak aware tentang keberkatan tu perlu dijaga kerana zakat itu wajib, penyucian harta. Dan kita dapat gaji bersih. Daripada gaji bersih tu konsep simpan dulu baru belanja tadi. Kan? So isu dia orang belanja dulu baru simpan. So bila kita implement formula simpan dulu portion dia 10 ke 30%. Permulaan mungkin mula dengan 10, upgrade kepada 30. So 30 pula tu kita pecahkan kepada 2, simpan dan lindung 10%. Tapak kewangan iaitu takaful, insurans kan. Ini ada komen ni. Ada soalan daripada TikTok kita, dia tanya, macam jadi macam saya juga kalau kita masuk ASB, masuk tabung haji, kita simpan dulu. Gaji simpan dulu. Dah bagus dah simpan tak cukup. Baru 10 hari tak cukup. Yalah, portion tadi sepatutnya kita semakin besar simpanan kita semakin baguslah kan. Isu dia tadi bila tiap-tiap bulan kononnya wang kecemasan tapi setiap bulan cemas. Kan? That's why bila kita melihat kemungkinan ke dalam kehidupan kita ni ada kemungkinan umur kita panjang ataupun kematian awal ataupun sakit, risiko-risiko tu ada. Sebab tu portion simpanan tadi 30%. 10% mesti takaful. 20% mesti kita accumulatekan duit kita growkan, laburkan duit kita supaya persediaan untuk jangka masa panjang untuk kita punya persaraan. Dan barulah kita decide belanja, berapa belanja tu, belanja keperluan ke ataupun belanja kemahuan. So belanja keperluan dia adalah jangan melebihi 60%. Dan dalam keperluan tadi, dalam komitmen kita tu ada kereta, ada rumah. So kita kena measure lah. Kereta tak boleh lebih 15% daripada gaji bersih kita. Itu kereta keperluan kita. Dia punya rules of thumb dia. Rumah pula jangan lebih 25 ke 30% daripada gaji bersih kita. Dan ada portion
kemahuan nafsu tadi, dalam urus kewangan kita meletakkan 10%. Bukanlah mengurus kewangan ni sampai kita jadi kedekut. Sampai kemahuan itu tidak boleh kita penuhi. Boleh, but rules of thumb dia jangan melebihi 10%. Akhirnya insya-Allah bila implement konsep simpan dulu baru belanja tadi dan kita tahu rules of thumb dia, kemahuan dan keperluan tadi 60 dengan 10 saja. Keperluan is 60, kemahuan tadi 10. Insya-Allah finally happy je mengurus kewangan ni. Yang saya tengok lagu tu, baru awal bulan hilang separuh simpan. Kenapa tak habis? Kenapa yang tak habis? Mungkin isu dia apa yang disimpan tu kurang kerana duit masuk, konsep urus kewangan ni duit masuk duit keluar. Akhirnya surplus ataupun defisit. Duit masuk tak berapa banyak, duit keluar lagi banyak. That's why lah kena tambahlah pendapatan supaya ekstra lah kita boleh saving. Nanti nak dekat ujung kita tanya macam nak tambah pendapatan. Ustaz, saya tertarik dengan apa MJ sebut soal zakat. Yang ramai terlepas pandang. Bagaimana sebenarnya Islam menganjurkan supaya kita berzakat, supaya orang kata kalau kita bersedekah pun tak akan menjanjikan kita, bukan orang kata, Allah dah kata dah, bersedekah tak akan menjadikan kita miskin, Ustaz. Baik, zakat itu adalah satu tuntutan dalam pada agama. Baik, kita kembali kepada fundamental. Kadang-kadang orang salah dalam definisi zakat. Kenapa kita keluarkan? Ini kan tentang urusan kita yang mencari rezeki. Kenapa kita nak serahkan kepada orang? Itu dangkalnya ilmu. Sebenarnya Islam itu datang untuk menjaga harta orang itu seperti mana harta kita. Kenapa ada bahagian orang daripada kita itu adalah tentang bagaimana sifat daripada takaful itu. Dia untuk kita saling bantu kerana dunia itu akan tertegak. Satu ekosistem masyarakat yang saling bantu-membantu, bahu-membahu itu adalah kerana mengalirnya sistem bersatu padu bantu-membantu itu. Kerana itu disebutkan barangkali pada lewat akaun kita ada miliknya orang lain. Tidak, Masya Allah, kalau kita belajar sikit, kalaulah Allah tidak ada halangan, Allah ada kemampuan untuk menjadikan setiap orang itu kaya. Tidak ada masalah bagi Allah. Tapi kenapa Allah jadikan ada orang kaya, ada miskin, sebagai masing-masing menjadikan duta di antara satu sama lain. Yang penting kembali kepada potensi manusia itu. Kalaulah tidak ada orang miskin, macam mana orang sedekah itu, orang yang kaya itu untuk mengeluarkan kesombongan dalam dirinya. Zakat itu adalah tentang penyucian. Disebutkan zahir menyucikan hartanya, tapi sebenarnya kembali kepada internal kita itu. Bagaimana kita bila mana kita memberi, kan rumus cara memberi itu sama dengan menerima. Sebelumnya menerima itu mendapat kehabuan kegembiraan. Bahkan Nabi menyebutkan idkhalus sarur 'alal muslim. Inna ahabbal a'mali ila Allah ba'dal faraid idkhalus sarur. Memasukkan keceriaan. Bila mana orang yang menandatangan itu gembira dengan pemberian, yang memberi itu lebih awal menerima, merasakan kegembiraan itu. Zakat berlaku dalam rumus itu. Dan sedekah, infak, wakaf yang lain-lainnya. Maka kalaulah ada interaksi yang baik dalam ekosistem bermasyarakat, maka akan harmoni. Yang akan datangnya akan terhadanglah mudarat akan adanya hasad. Kerana orang yang kerana aku diciptakan makhluknya Allah, kenapa miskin? Maka adanya orang kaya untuk memberikan zakat bahagian daripadanya. Ini adalah untuk membentuk secara rumus agar bagaimana kehidupan itu ditegak dengan nilai-nilai yang Allah peruntukkan. Ya, Mas. Saya teringat satu petikan dalam satu buku ni. Kita nak cakap kita baca buku daripada The Restore of Life. Restore Life. Tak payah macam katanya the key of happiness is about giving. Wow. Baguslah. Nanti bawa minggu depan ya. Bawa minggu depan. Alamak. Nak kena pergi MPH. Tapi itu kalau soal self reward. Itu satu perkara kita bagi ke orang gembira, kita happy. Ni kita bagi kat diri kita kan. Macam mana ni? Nanti saya nak minta kepada MJ jawab sekejap lagi. Macam mana self reward ini sebenarnya perlu dikawal juga, berapa portion pula untuk self reward. Tapi sebelum tu kita tanya dulu orang ramai bagaimana self reward ini bagi pandangan mereka. Self reward office. Perlu, tapi bukan setiap bulan. Mungkin dalam 3 bulan sekali mesti you kena ada rasa something pada based on gaji you kena spend lah sikit untuk diri you. Kalau tidak, macam mana you nak rasa seronok bekerja? Kalau ada duit lebih dan memang benda tu kita nak, then why not untuk kita punya reward diri. So tak ada masalah pun. Perlu untuk self satisfaction? Ya.
sebab kita nak keep it going. Sebab kita kadang-kadang work very stress. So untuk kita release macam feel satisfied, kita kena beli apa yang kita nak lah. Kita nak sangat benda tu, it's okay. Once in a while, okay. Nak reward diri sendiri. Tapi jangan selalulah. Kalau ada ketanggungan kan, kena fikirlah. So macam kita dah berkeluarga, memang kena dahulukan isteri dan anak-anak lah. Tengok pada bajet juga. Kalau bajet bulan tu lebih, apa salahnya boleh. Sebab benda tu untuk diri sendiri kan. Itu lah. Bagi saya sekali-sekala lah. Tapi reward tu pun kena pandai bajet juga. Janganlah sampai macam gaji kita bukan banyak, tapi kalau kita nak bajet macam self reward tu sampai 1,000 lebih, tu macam tak memadai lah kan. So macam nak self reward boleh, tapi kena pandai bajet. Saya lebih pada family. So kalau keperluan untuk family, saya akan guna untuk family lah. Kalau tak ada untuk saya tak guna. Saya lebih cari benda yang penting lah. Perlu sebab kita kerja. So kalau kita reward diri kita tu, dia macam satu, kita rasa macam lagi motivated lah untuk diri sendiri lah. Ini dia muka yang selalu self reward ni. Tak, saya macam Izham tadi. Saya lebih keluarga. Tapi saya ada baca sikit lah sebelum tanya kepada MJ. Ada dekat laman X ni, dia tanya apa yang anda lakukan untuk jimat duit. Seorang perempuan dia jawab, jangan marah ya MJ. Seorang perempuan dia jawab, tips saya menjimatkan kewangan, saya kahwin semua pakai duit suami. Tarik balik. Itulah perkongsian orang ramai. MJ juga sebab self reward. Self reward ni kadang-kadang perlu. Saya rasa MJ pun ada self reward juga. Ada, of course. Kita rasa normal human kan. Dia parking pun naik kereta apa. Okey. Dalam self reward ni, portion dan macam mana kita nak urus sebenarnya. Okey, so macam MJ cakap tadi kan, bahagian sampah. Self reward ni, nama ganas dia, nama sentap dia adalah sampah. Sebenarnya. Kan kalau kita cakap self reward, kita nampak nak lebih banyak. Namun macam ni kita nak kontrol, kita namakan dia tu sampah, wastage. So jadinya dia bergantung kepada setiap individu. Semakin gaji besar, semakin dia punya self reward tu boleh besar. Because the percentage is 10%. Macam MJ sendiri, bila pelaksanaan daily routine MJ tak pergi ke shopping mall, tak pergi melontar jumrah. Untuk menghabiskan duit. Jadinya apa yang MJ buat, daripada bahagian wastage tadi, MJ kumpul. Bila nak self reward, guna. Tapi jangan lebih daripada rules of thumb tadi. Kerana kenapa? Kita pun nak bahagia juga, nak reward diri kita, kita penat-penat kerja dan sebagainya kan. Namun bila terlalu banyak kita reward diri kita sampai tak terkawal, kita kena buat self reflection. Simpanan kita bagaimana? Dah berapa banyak simpanan kita untuk masa depan kita? Pernah dengar tak orang yang di waktu usia emas kena bekerja? Adakah kita sanggup di usia emas nanti kita nak bekerja bila kita too much spend on kita punya reward sehingga kita tak plan untuk perancangan masa akan datang untuk kita punya persaraan, pendidikan anak kita. Sekarang pun ada terma miskin tua sekarang. Itu. Tapi MJ punya self reward apa melancong? Dia miskin tua tu satu lagi. Dia kan kalau mati banyak utang tu lagi menakutkan. Kerana kalau kita melihat kepada tadi perkongsian tadi kan, dia sampai berhutang sebab duit tak cukup. Lepas tu dalam keadaan dia mati meninggalkan hutang, tidak diterima, tergantung kan. So itu yang Ustaz tadi sebut tentang konsep ta'awun tadi. Ta'awun, tolong-menolong dalam takaful tadi kan. Ini bukan sentap ni, terbakar. Maksudnya daripada pengurusan kewangan, zakat kita tolak tepi dulu. Daripada gaji kita dah tolak siap-siap. Daripada pendapatan kita, zakat pendapatan. Dan ada yang terlupa, zakat simpanan, zakat pelaburan, zakat emas, zakat perniagaan. Ini yang ramai orang berniaga finally tak ada duit pun sebab tak cakna tentang yang wajib tadi, zakat tadi. So kita kena pelaksanaan dia, yang wajib settlekan dulu. Lepas tu kita susun simpan dan dalam takaful tadi supaya kita ada konsep ta'awun tadi, konsep sedekah tadi. Supaya pelaksanaan pengurusan kewangan kita tu barakah. Sebab kita nak barakah kehidupan kita, kita urus transaksi kewangan kita dengan cara yang barakah. Macam tu. Itu sebenarnya cakap pasal konsep sedekah ni, ada yang meminta sedekah. Macam mana Ustaz? Kalau meminta sedekah tu ada nak urai lebih pun tak boleh sebab kadang-kadang ada yang kawan minta kat kita kan. Kita sedih sebenarnya. Ramai gaya minta. Kawan minta sedekah. Kita cerita, Hafiz bukan nama sebenar lah. Tapi macam tu cerita dia meminta kita ni sedih. So kita pun ada sikit lebih, kita bagi. Tapi kalau dah setiap bulan tu dah macam, baik kau jadi bini aku. Cerita perempuan lah tu. Alamak, Hafiz bukan nama sebenar kan saya cakap. Hafizah kot, Hafizah. Masya Allah, kalau sampai ada orang minta, dia tidak ada kemampuan, maka something wrong berlaku dalam masyarakat kita. Orang itu kalau sampai meminta, memang dia memerlukan.
berlepas daripada ada isu-isu yang memang ataupun karakter dia begitu. Tapi kalau sampai begitu, maksudnya ada kelompongan yang besar. Tapi dalam Islam, itu diajarkan supaya jangan direndahkan muruah. Kerana kalau tadi disebutkan, Masya Allah, barakah itu, apa makna barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka kalaulah sampai ada orang satu, bila ada orang datang kepada kita, dalam ramai-ramai orang yang dipilih, kenapa kita? Satu daripada orang yang diminta itu barangkali ruang dia untuk berbagi. Tapi rasa macam ramai dia minta. Allah. Jangan kerana manusia. Macam mana? Macam misalnya dia minta 10. Banyak pahala. 10 orang dia minta. Saya kata dia orka, orang kaya. Tak, kita orang kaya jiwa. Tidak ada masalah. Cuma kalau di situ sampai dia merendahkan aib, dia minta itu suatu hal yang berat. Tapi Masya Allah, moga-moga Allah berikan kebaikan kepada orang amin, yang ada orang yang minta dan orang yang bantu itulah. Cuma kita tidak meletakkan hukum haram. Tapi kalau sampai dia mengaibkan diri, buat sesuatu yang sampai menjatuhkan maruah, maka itu barangkali dilarang dalam. Sikit Ustaz, lagak mewah kocek kosong ni, tapi kita dah berlagak mewah ni, tetapi kita lupa, katakan saya dengan Syahini adik-beradik. Saya lagak mewah, tapi saya lupa ke adik-beradik saya yang perlu dibantu. Itu saya nak Ustaz jawab sekejap lagi. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, cuit sikit. Jangan sentap. Saya tahu ramai yang sentap. Kembali selepas ini. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta disediakan bagi menyelenggara tandas awam. IPR yang diluncurkan tahun ini telah berjaya meningkatkan pendapatan bulanan kepada lebih 2,000 peserta. Di bawah program Insan umpamanya, peserta telah berjaya meraih hasil jualan purata sehingga RM14,000 sebulan. Tahun depan, RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar mengikut program IPR. Usaha menoktahkan kemiskinan Tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kadar kemiskinan Tegar telah merudum daripada angka 1% tahun 2020 kepada 0.2%, iaitu hanya 18,000 isi rumah sekarang yang mampu ditangani sebelum akhir tahun ini. Kerajaan bersetuju semua lantikan MyStep disediakan tawaran mengikuti program peningkatan kemahiran bawah platform My Future Jobs. Dan ini akan memberikan kejayaan masa depan dan meraih pendapatan yang lebih tinggi. Menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat. Kembali lagi dalam cuit sikit, jangan sentap. Betul. Tadi kita bercakap soalan tadi berkenaan dengan kita nak belanja. Kita dah belanja mewah ni sebab tadi kita lupa satu segmen zakat misalnya. Satu lagi perkara yang selalu kita lupa bila kita dah banyak duit, kita dah berlagak mewah tadi ni, tapi kita lupa sebenarnya yang perlu kita sumbangkan adalah yang terutama sekali adalah kepada ahli keluarga, adik-beradik, sanak saudara. Mungkin satu segmen ini yang terlepas pandang juga Ustaz. Baik, kebajikan yang paling baik, sedekah yang paling itu pada aqribat, keluarga itu. Ini masya-Allah orang sering memandang banyak keluar sehingga kan di bersandingan kita itu adik-beradik kita, mak ayah kita terutamanya, itu dilupakan barangkali. Kita terlalu jauh memandang sehingga kan lupa. Itu hal-hal yang harus dengan ilmu lah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang akan memahami secara rumus kehidupan. Kita bincangkan tentang kewangan, tentang hal-hal yang terkait dengan pengurusan duit kita dan sebagainya. Ukurlah baju di badan sendiri. Tapi itu harus dengan ilmu. Kerana tidak akan datangnya kebaikan kalau bila bil ilmi. Ilmu itu akan
menghantarkan manusia faham betapa hidup itu ada aturannya. Kalau nak bersedekah, pastikan di dalam keluarga kita dulu. Ini yang lain itu kita berikan mereka segar bugar itu, sedangkan yang dekat-dekat dengan kita itu adalah kelaparan dan sebagainya. Segar bugar. Okey, MJ pun kata ada berkenaan dengan tadabbur itu juga. Itulah. MJ bertadabbur dengan Ustaz Fazrul Ismail, My Quran Time. Baru je bercakap tentang susunan bila kita nak bersedekah ni dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Okey, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Yang pertama, kerabat. Baru anak-anak yatim, baru orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. So maksudnya kena cari kerabat-kerabat kita yang susah-susah tu selepas selesai kedua ibu bapa kita tu. Ikut susunan tu lah. Ada aturan dia tu? Ada aturan dia. Semua ada dalam Al-Quran. Ada hadis dan sebagainya kan yang perlu kita ikut lah. MJ pun dalam proses memperbaiki mengajar kewangan dalam konteks Islam. Supaya saya rasa macam ada dua pendakwah pula. Masya Allah. Tapi kalau bab keurusan kewangan ni, kita kena back to basic lah sebenarnya. MJ pun sambung ke Master Islamic Finance and Banking. Supaya tidak tersasar kita menyampaikan ilmu kepada publik. Kita kena mengikut Islamik. Konsepnya adalah fasalu ahla dzikri. Kalau kita tak tahu, tanya pada orang yang benar lah. Kalau menguruskan kewangan, maka ini orangnya. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni sebenarnya Hafiz. Betul. Dan tadi kita bercakap soal sedekah atau minta sedekah atau zakat. Sebenarnya kita ada sediakan satu sketsa lah seperti biasa tiap minggu kan. Takkan tidak. Mesti ada. Okey, kali ini apa sketsanya kita saksikan untuk kita tanya persoalan daripada sketsa berkenaan. Saksikan Irfan. Saksikan Irfan. Banyaknya nak pakai duit, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Ni kucing nak pergi klinik pula, nak kena bayar lagi. Tengok poket sikit. Alah, kosong koyak pula tu. Belah sini. Kosong tapi tak koyak. Tapi tak ada duit lah juga belakang. Aduh. Kena cari jalan lah nak dapat duit ni. Toki-toki. Toki-toki kalau buat konten, ada orang akan bagi ikan paus, bagi harimau, nasi lemak, topi, macam-macam. Dapat duit. 3, 2, 1. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, korang. Sekarang ni Irfan tengah duduk di atas sofa yang sangat-sangat best. Kita baring sikit guys. Ya Allah. Sofa ni harga dia RM40,000, bukan RM30,000. Datang dari mana ni? Bau-bau tadi guys. Okey. So sekarang ni korang jangan lupa untuk bagi saya hadiah, bagi saya ikan paus, harimau, topi, nasi lemak, janai semua saya nak. Okey. Jangan lupa tap skrin bagi saya like dan juga jangan lupa untuk bagi saya hadiah. Okey. Saya nak dapat harga yang kalau boleh dapat hadiah yang best lah. Kalau boleh ikan paus semua tu, tolonglah guys, tolonglah saya nak dapat duit ni guys. Apa hal simpan ni? Paus lah, harimau lah, duduk tertantang. Ish, gak gila aku cakap yang seorang. Budak-budak ni. Hai. Kenapa macam tak banyak orang bagi hadiah ni? Seekor ikan paus pun tak ada orang bagi. Guys. Assalamualaikum guys. Okey, sekarang ni aku tengah masuk satu bilik yang banyak kisah seram. Aku dengar dekat sini. Okey, kau nampak lukisan ni kan? Nampak kan lukisan-lukisan kat belakang ni kan? Okey. Aku dengar dekat sini ada orang pernah bunuh diri. 3 jam live kat sini. Satu apa tak dapat, ikan paus tak dapat, harimau tak dapat, semua benda tak dapat. Apa semua bertekut nak bagi ni hadiah ni. Apa benda ikan paus ni? Syu. Itulah, tadi aku buat live kongsi. Tapi tak dapat hadiah lah. Patutnya nak dapat ikan paus. Tahu tak ikan paus tu boleh convert jadi duit. Aku ni nak banyak pakai duit lah sekarang. Nak bayar itu, bayar ini. Ikan paus convert duit. Bukan ikan paus je. Harimau, nasi lemak, roti canai, topi. Semua benda lah. Boleh dapat duit sebenarnya. Boleh dapat duit? Tak apalah Syu, kau tak faham. Tak apalah, aku nak pergi cari konten lain nak buat toki-toki ni. Dah lah, tepilah. Kau nak pergi mana? Buat konten lah. Konten? Kuda yang mana tahu tak? Kuda yang mana? Tahu? Okey, you dulu. Okey. Hai Bodo. Kuda yang mana tuan senang. Kuda yang putih di dalam kandang. Bukan kolam Bukan. Jadi
mana, janda mana, tuan saya nangis. Dah. Okey, jom minta sikit kat diorang. Okey, kita nak minta ikan paus, nasi lemak, kopi semua nak minta. Cuba minta sikit kat diorang, Fik. Okey, korang semua jangan lupa bagi kami gift banyak-banyak. Yeah. Bagi saya ikan paus, harimau, belang, I nak kuda, I nak naga semua. I nak apa-apa yang paling mahal lah. Ada ikan paus masih. Oh my God, terima kasih sangat-sangat sebab tolong kami. Ya, ni kau apa hal ni, Ban? Ban? Kau nak kerja? Kau ni ada asyik bertoki-toki je. Geram betul saya. Lepas tu sibuk dengan paus. Apa hal dengan paus kau ni? Itulah, kopi, paus. Semua ada tu, bos. Tahu halal haram tu? Halal ke? Tu lah, saya pun tak tahu. Saya halal. Apa ni, Ban? Ingat tu, kita ada program hari Ahad ni. Sekarang ni Ifan macam tak pastilah. Macam tak tahu sama ada hadiah-hadiah dekat toki-toki tu halal ke haram. Kalau korang tahu, tolong jawabkan. Lagi satu, apa lagi cara untuk saya memberi pendapatan? Tolong tahu. Tak ada duit dah ni. Poket mengkoyak dah ni. Aduh, plot twist betul ikan paus Macam mana ikan paus? Thank you for the whale. Thank you for the rules. Thank you. Teruk sangat tu. Teruk. Tapi plot twist ikan paus tu? Itu sebenarnya kita tak ada ikan paus. Tak ada paus. Ikan jerung. Lemak jerung kita bagi. Tapi Malaysia dua-dua kan. Okey, Ustaz, tadi Ifan cakap soal paus tu halal ke haram ke, sebab sekarang ini sengaja saya selitkan dengan topik ini sebab sekarang ni ramai yang buat istilah mengemis online ni. Adakah itu ada keberkatan untuk kita dapat duit dengan cara memaksa orang bagi ikan paus ke, ikan keli ke apa semua tu? Ikan keli tak ada. Di sini begini, kalau orang faham rumus, kita kembali pada memahami rumus. Kalau minta, maka itu diharuskan, tidak ada masalah. Tapi kaedah minta itu yang Islam juga memberikan penekanan di situ. Kalau sampai paksa-paksa, maka haram pada paksa itu. Cuma bila minta, apa yang dilakukan sedang minta itu sehingga tadi saya sebutkan tentang muru'ah itu aib ini. Kerana apabila minta dengan cara yang terpaksa menggadaikan maruah, maka itu yang dilarang dalam agama. Minta, dia buat sesuatu dan manfaatnya baik, orang bagi hadiah, itu hal-hal yang dibenarkan. Sebab itu kita kalau dalam urus berniaga kita buat konten dan sebagainya, bukan masalah pada buat konten itu. Dia pergi kepada maksud, dia pergi macam mana kita kaedahnya, approach-nya, apa yang kita tampilkan itu. Kerana setiap sisi itu dipandang dalam agama. Dan ini hasilnya adalah supaya kita menjaga keberkatan daripada apa yang kita perolehi. Bukan sekadar untuk kita jadikan sebagai makanan saja. Tapi bagaimana, daripada mana kita dapat dan macam mana kita belanjakan. Itu tidak tidak akan la tazulu qadam 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al min arba'. Hadisnya sahih. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang anak Adam di yaumil mahsyar sebelum ditanya hal-hal tentang umurnya, tapi tentang itu umur, ilmu, tubuh itu satu soalan. Tapi kalau tentang harta, dari mana dan ke mana? Minta boleh kalau kita benar-benar memerlukan, Islam membenarkan, mengharuskan, tapi dilihat untuk apa dan bagaimana cara kita minta tu. Janganlah sampai kita menggadaikan maruah kita. Itu dilarang dalam agama. Kadang dapat pula duit tu daripada online. Ya, kita dari segi cukainya kita itu yang berlaku tu. Daripada 10 yang berniaga, 9 biasanya gagal dalam ngurus kewangan. Dia berjaya dalam mencipta macam tadi kan, buat konten. Kalau konten itu konten yang memberi manfaat, tak salah macam Ustaz cakap tadi kan, kena menjaga jangan sampai aib kan. So dia sebenarnya berbisnes dengan menyampaikan kebaikan tadi. So apabila duit tadi di-generate, adakah dia masuk funnel yang betul, didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, adakah buka current account untuk perniagaan, adakah dia merekodkan, mendeklar cukai dengan betul, zakat dengan betul, itu perlu dijaga. Kerana kenapa ramai yang gagal? Kerana tidak mendatangi ilmu macam mana nak mengurus pendapatan yang dah dicipta tadi. Itu isu besar dia. So bila dia dah mencipta, dia kena mengurus. Cari ilmu mencipta. Ramai orang cari ilmu marketing, nak buat konten dan sebagainya. Bila dah dapat duit, dia tak cari ilmu macam mana nak urus duit yang dia dah cipta tadi. So pentinglah. Ilmu tu tak lengkap lah. Tapi KMJ, ramai yang buat macam tu dengan alasan itu sebagai side income. Tapi persoalan saya, adakah kalau saya pandai mengurus keuangan, saya tak payah buat side income pun sebabkan kebijakan saya mengurus duit tadi tu labut lagi cukup duit tu. Atau macam mana MJ? Okey, kalau bercakap tentang ayat tadi, kita perhatikan time value of money dalam bidang financial ini, kita selalu bercakap tentang TVM. Time. Time tu apa? Masa. Value. Nilai. Money.
Duit. Kan? Sebesar kelas. Time ni berkaitan dengan umur. Contohnya Syed sekarang berumur berapa? Bila nak bersara? Lama lagi. Lama lagi kan? Lambat lagi. Tapi MJ membawa perjuangan bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa. Sebut. Bersara muda sebab kita nak ada mindset orang bersara muda, kerana bila kita bersara muda tapi kena kaya. Ada bersara muda tapi tak kaya, kita nak dia kaya. Kita nak dia berjaya juga sebab ada orang bersara tapi belum tentu dia berjaya. Dan kita nak dia sampai level berjasa. So bila dapat berjasa dengan kudrat yang masih kuat, dia boleh pergi berkhidmat kan. Itu kan bagus sebab mindset kita tengok tok nenek kita bersara tua, mak kita bersara tua. So MJ nak ubah programming tersebut kepada bersara muda. So berbalik kepada time value of money tadi, kalaulah MJ projectkan kepada anak muda yang habis degree katakan 22, okey, 22, MJ projectkan blueprint dia 10 tahun je. 32 dia dah boleh bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa. Macam tu. That's the blueprint because MJ melalui perjalanan 23 tahun dan I touch my first million pada umur 29. So jadinya kalau berkata tadi ada ilmu urus kewangan dan dia boleh menambah pendapatan, dia boleh cepat capai dia punya goal dia tadi. Bila goal pula dia ada impian hidup, dia ada impian kewangan. So impian hidup, kalau setakat bersara cukup untuk diri sendiri, macam mana kita nak menjawab tadi Ustaz katakan di padang mahsyar akan ditanya tentang harta kita, ilmu kita, masa kita, tubuh badan kita. Setakat mana kita menggunakan harta kita sampai kepada society. Kalau sekadar bersara cukup untuk diri sendiri. So jadinya kita kena berniagalah supaya source of income tu banyak. Dan selepas mencipta dengan banyak, urus dengan betul. Dan kita akan sampai kepada society dan kita boleh menjawab di padang mahsyar tadi apa yang kita buat sekarang di dunia sehingga kita boleh bantu society. Ada banyak B. Ada bersara, bergaya, berjaya, berjasa. Bukan bergaya. Bergaya tu tak ada. Bersara muda, kaya, berjaya, berjaya. Ada banyak bahagia B. dan berjasa. Ada banyak B kat situ dan B berikutnya lah berehat seketika. Kembali selepas ini, cuba sikit. Jangan sentak. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Untuk syiar Islam dan JAKIM, kerajaan mengkhususkan RM1.9 bilion. Pendidikan ilmu Islam akan terus berkembang untuk dihayati dan dimaknai. Dua buah institusi pendidikan Islam akan dibina dengan kos RM220 juta, iaitu Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Bukit Jalil dan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Jempol. RM150 juta disediakan kepada JAKIM untuk menyelenggara dan naik taraf.
termasuk institusi pondok berdaftar dan sekolah tahfiz. Mengarangi jasa dan peranan besar lebih 70,000 guru takmir, guru kafah, imam, bilal, siak, noja dan marbut di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju untuk memberi sumbangan khas ditambah menjadi RM700 yang akan disalurkan terus kepada mereka dengan jumlah RM50 juta. Pertama kembali cuit sikit, jangan stop. Saya nak cuit Ustaz lah sikit ya. Tadi MJ cakap kita kena fikir masa depan nak bersara dengan berjasa semua. Tapi kan kita tak boleh takut juga kan dengan apa yang nak jadi pada esok hari, minggu depan. Kalau tidak kita akan terganggu pada waktu sekarang ini. Ayo MJ, ayo salah. Macam mana pandangan tu Ustaz? Dia begini, kadang-kadang manusia so gaduh ni. Kadang-kadang ketakutan, keyakinan manusia itu tanpa asas. Kadang kita sebelum kita tidur kita kunci jam. Daripada mana datangnya keyakinan bahawa esok itu akan ada boleh bangkit lagi? Sebenarnya itu dah fitrah manusia. Daripada kecil bila kita lambung bayi, bayi itu akan ketawa kan? Kenapa? Kerana dia yakin orang yang lambung dia tak akan sambut dia balik. Siapa yang bagi tahu? Tak ada. Ni nanti lambung saya sambut. Tak ada. Tapi dia akan ketawa kan? Kerana dia yakin tanpa asas. Tapi kalaulah kita takut, ini ada ulama ahlu qalbu mengatakan sangat dilarang. Seolah-olah kita menghilangkan keyakinan ada zat khaliqul insan, Allah Azza wa Jalla, yang mengatur urusan rezeki kita. Maka hiduplah pada realiti hari ini. Sampaikan kita takut esok disiapkan segala-galanya, simpan. Banyak simpan, dah bertambun, dah berbukit. Esoknya meninggal. Sampai ke infak, sedekah, berbaik pada ibu dan ayah. Disebutkan tadi dengan akribatnya, kaum kerabatnya, entah ke mana. Ini kadang-kadang salah faham. Kembali kepada ilmunya. Boleh kita menyusun. Tetapi jangan sampai kita letakkan jaminan. Kerana jaminan itu mutlak miliknya Allah. Kita berusaha untuk hidup hari ini. Kalau ada esok lagi, alhamdulillah. Maka sebab itu, definisi kaya secara syarak itu, kalau masih ada makanan untuk dimakan esok hari. Kan hari ini bukan esok, kita berbulan-bulan, bertahun masih ada sisa makanannya lagi. Kadang-kadang kita makan hari ini, Masya Allah, dibuang itu lebih banyak daripada yang dimakan. Maka sebab itu keyakinan harus disandarkan dengan ilmu dan iman. Itu secara rumusnya begitu. Maka kalaulah kita Islam juga mengatur supaya kita tidak inginlah bila ke depan bila kederat kita dah makin kurang, maka kita akan meratap, kita akan itu dilarang dalam agama. Susun, tetapi harus kita letakkan keyakinan yang mengurus dan mengatur, memberikan mutlak bekas kepada rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ada juga kadang kita ni terlalu mengumpul aset, tapi kadang-kadang ada bezanya aset dan liability. MJ, ada kadang macam kami, baju yang kami beli ni untuk kami bersiaran, so itu adalah liability kami lah maksudnya kan. Sama juga macam ada yang buat trading sebagainya. Diorang ni menggunakan kereta-kereta mewah apa semua. Okey. Lagak mewah. Jadi aset ke liability tu? Aset ke liability. Dan perlu ke macam lagak mewah? Ni. Pada awal tadi MJ ada cakap rules of thumb dia untuk kereta keperluan kan. 15% daripada gaji bersih dia. So kalau gaji dia memang besar, dan the installment for the car kan sesuai dengan 15% tadi, kita pun tak boleh nak marah because of dia punya creation harta tu, creation income dia tu besar. Kan gaji dia besar. So finally jadi harta ke jadi liability. Jadi utang. Itu pun kita kena tengok appreciate ke depreciate. So jadinya macam MJ sendiri, time goes by, kita upgrade based on income kita. Macam Ustaz cakap tadi ukur apa? Ukur baju di badan sendiri. Kalau kewangan, ukur kewangan di poket sendiri, bukan di poket kawan sebelah, jiran sebelah. Isu dia kita terikut-ikut. Kalau tak beli kereta mewah, tak beli rumah besar, nanti orang tak nak ikut kita, tak nak bawa downline kita macam mana? Bergantung kepada kita educate macam mana. Macam MJ sendiri sebagai financial consultant, MJ kena implement benda yang MJ ajar. Kan kalau tengok kita mengajar kat situ, kita tak payah takut dengan manusia, kita kena takut dengan Allah aja. Apa yang kita ajar, yang kita educate, kita kena tunjukkan contoh tadi. Saya bukanlah nak jadikan Mak Jerong ni menjadi jerong lagi, tapi sebab saya tahu ramai yang akan mungkin sedikit trigger bila MJ kata ikut tips ni, tapi gaji mereka kata gaji aku kecil, macam mana aku nak urus, nak ikut tips ni pun tak boleh. Macam mana kita nak betulkan ni? Ramai yang terasa mungkin kat luar sana. Soalan kepada yang bertanya tu, dia nak berjaya tak dalam kewangan dan kehidupan? Kita lock soalan ni. Ni kita lock. Nak berjaya ke tak? Nak berjaya ke tak dalam kewangan dan kehidupan? Kalau dia menjawab nak berjaya, dia kena follow lah. Kalau dia memang tak nak
goal tu tadi kan, kalau kita tengok Stephen Covey kan, start begin with in mind kita kan, kita kena bermula dengan apa yang kita, end of mind kita nak apa. Kalau kita nak berjaya, kita follow mengikut ilmu. Ilmu tu boleh menyelamatkan kita dengan izin Allah, berbanding dengan kita tak berilmu lah. Right? So dia berbalik kepada financial goal, life goal. Macam tu. Tapi kalau kita terlalu banyak sangat menyimpan, sampaikan kita ni kedekut. Itu macam Ustaz kedekut ni bukanlah kedekut maksudnya tak nak belanja kawan ke apa, tu satu hal. Kadang-kadang memang ada orang ni dia suka spend untuk diri dia. Kenapa orang gelak? Macam banyak betul kawan yang kedekut ni. Tak, contoh. Ini bukan nama sebenar. So sampaikan kita punya makan pun kita jaga sampai cengkok, itu dah kesihatan dia. Itu dah salah lah pula kan. Dua hal yang berbeza. Simpan penting, itu pengurusan kewangan kita. Itu kedekut itu satu hal yang berbeza. Tapi kalau untuk diri sendiri itu penyakit saya ingat. Ada orang kita sindrom masyarakat. Di tengah-tengah kita kawan-kawan kita pun ada sampai untuk dirinya saja pun dia tak nak keluarkan. Itu kadang-kadang bermasalah lah barangkali dengan ilmu, kurang yakin dengan rezeki. Itu kembali kepada karakter seseorang itulah. Way forward Ustaz, kalau kita untuk hidup dekat dunia ni jangan jadi hamba duit. Okey, baik. Kaya itu definisi. Masya-Allah, kita banyak ilmu yang disampaikan. Saya belajar. Apa definisi kaya? Sebab laisal ghina al-ghina fil ardi walakin al-ghina fi qalbi. Kaya itu maksudnya Hafiz. Orang kadang-kadang mengukur kaya itu dengan kereta yang besar, rumah yang mewah, gaji yang bukan. Kaya bukan situ. Berapa orang yang hari ini setiap bulan mendapatkan puluhan ribu masih mengambil hak orang lain. Sebab itu walakin al-ghina fi qalbi, merasa cukup dengan pemberiannya Allah. Yang kita minta bekerja supaya bukan minta kaya dengan Allah. Kalau kaya belum tentu cukup. Banyak itu belum tentu cukup. Tapi yang penting walaupun sedikit, ada kenal kita pun kenal hanya beberapa ribu, 1-2 ribu sebulan gaji, tapi makannya cukup. Kecukupan itu adalah yang penting. Minta dengan Allah, aghnina, Allahumma kfina aghnina. Dengan kecukupan itu akan datangnya hal-hal. Minta dengan Allah, kerana banyak belum tentu cukup. Sebab itu kaya itu bila mana kita merasa cukup dengan pemberiannya Allah. Situ kembali kepada ikhlas, kembali kepada tawadhu. Itu hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan ini. Sebab itu ada orang yang kalaulah beli kereta mewah satu, berhenti cari kereta. 2, 3. Dah ada rumahnya 5 di sana sini, berhenti buat rumah, cari rumah yang lain. Kerana gagal faham tentang maksud kehidupan di situ. Kembali kepada agama. Agama itu mengatur urus. Siapa yang orang paling bagus memahami kehidupan? Rasul mengajar para sahabatnya untuk berniaga. Bahkan Uthman ibn Affan, Abdul Rahman ibn Auf kaya. Mereka setelah masuk Islam lebih kaya daripada itu. Sampai Abdul Rahman ibn Auf itu kapaknya saja diperbuat daripada emas. Ada orang di Malaysia hari ini belum tentu ada kapak lagi. Maksudnya gaduh dengan jiran. Kerana memahami wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu yakin kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ada sekatan, ada yang menyebabkan kita buntu, Allah akan berikan jalan keluar. Kerana kita letakkan keyakinan rezeki itu datang daripada Allah lewat ikhtiari, kita berikhtiar. Ya, MJ sedikit way forward kepada orang ramai. Okey, so perjalanan 23 tahun kan, bila MJ melaluinya secara teori dan praktikal. So apa yang MJ nak sampaikan kepada society sekarang ni adalah whatever pelaksanaan kita melalui ilmu. Dengan ilmu tadi, dia boleh mengurangkan kesilapan kita. Dan di pihak MJ sebagai tenaga pengajar yang educate tentang pengurusan kewangan, MJ lebih kepada nak mendalami macam mana implementation kewangan dalam sudut Islam, di mana MJ sendiri dapat sesuatu haji, Ustaz. Haji adalah keutamaan yang perlu kita utamakan dalam urus kewangan. Bukannya deposit rumah, bukannya deposit kereta. Haji adalah the priority. InsyaAllah Allah janjikan untung kalau kita utamakan untuk rukun Islam kita yang kelima itu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Izzah Yusof, MJ dan juga Ustaz Rozi Harun. Lama-lama saya tengok Ustaz Rozi ni macam Izzat Lazim ya. Ayo. Jangan diberi tahu. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton di semua platform kami, dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Cuit sikit, jangan sentap. Saya Hafiz Olsen. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Jumpa lagi. Bye-bye. Rumah menutup langit, hidup tanpa sempit. Ada zaman nilai bukan duit, ada iman mahal dari
sakit, bila sakit akal sempit, banyak duit kau nak lagi.